ambil doktor-doktor yang betul-betul ni letak tentu, suruh dia ni betul-betul hang jangan duk fikir politik apa. Hang ni tak ada duk tanding parlimen, hang tak ada duk tanding apa pemilihan parti. Kami nak hang ni kalau kabinet baru pun hang tetap Menteri Kesihatan, kawal Covid ni betul-betul. Orang politik dia kok mana pun dia nak fikir masa depan politik dia, tuan-tuan. Dia bukan nak fikir kita. Oh, takut sangat rakyat ni tak ambil vaksin. Kita tidak mau rakyat Malaysia ni tak ambil vaksin. Kita takut rakyat Malaysia ni kena Covid. Hak ramai mampu rakyat Malaysia tak menangkan terdarah. Ada orang politik tu mesti cek. Jam kita fikir dunia dengan fikir akhirat, mana lebih agak-agak, tuan-tuan? Jawab jujur. Siapa jawab mohong, saya sumpah kena Covid. Saya kena dah bulan lepas. Bulan lepas saya kena dah Covid, tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab tu mereka nak terus cucuk dos ketiga mengarut. Tu bukan nak jaga rakyat, nak pemampuh rakyat. Saya tak kira, saya tak peduli, saya nak bercakap apa nak kata apa. Mau takat nak sumbat pun nak lokap kerana vaksin ni bubuh dah, tuan-tuan. Saya orang tak walarat ada duduk keluar masuk dalam tak rehat. Saya duk main duk ugut lah, nak tangkap nak buat Allah. Dulu aku lawan lebih dah tu, mau takat nak lawan vaksin ni tak nak heran lah. Dulu lawan lebih dah tu, tuan-tuan. Nak cakap bab vaksin pun takut apa? Cucuk rakyat lagi pemampuh bang rakyat. Tuan-tuan ni kerja sia-sia dulu tu datang luar tu. Hak nak main rokok dalam ni kena rokok kat dia tu. Cuit. Tu datang tu. Cik Zu tu. Kita nak pergi shopping mall Bangla duk tembak dek orang lama. Lah kali dia boleh buat kedua kenyataan benda tu tak ada apa-apa. Datang betul, tuan-tuan. Dulu yang hampa tetap tu pasal apa? Dulu dia kata antara SOP yang ditetapkan oleh mereka, nak masuk mana-mana premis kena cek dulu suhu. Tulis rekod. Tak payah duk bunyi, aku tak berhenti lagi lah. Dia ingat dia bunyi, kita heran. Kena pakai penutup muka, face mask. Yang tu kita boleh pegang lah. Tak apa lah pakai, tuan-tuan. Nak pergi mana pun. Takut berkesin kat orang berkesin kita hidup. Okey, kita pakai. Cek suhu. 2 tahun, tuan-tuan. Duit masjid beli. Berapa? Tiba-tiba dia kata tak ada guna. Tak nak kata apa. Menatang ke tak perempuan ni? Lepas tu dia nak bahas-bahas suruh kita cucuk. Dulu dia kata 2. Cukup. Tak ada cucuk dah. Lepas tu dia buat pula dos penggalak. Tuan-tuan, nama pun dos penggalak. Digalakkan ambil, bukan diwajibkan ambil. Lah saya nak tanya, dos ketiga ni jadi dos penggalak ke jadi dos pewajib? Tak cukup orang tua-tua dia nak cucuk budak-budak pula. Alah dia dah gempak kita. Sekolah nu PKP apa kena ni, kluster sekolah nu, kluster bila mendatang apa pun. Ni mula duk bahas elok-elok bab mati, ni mula hidup balik. Tak minta maaf, tuan-tuan, saya nampak merapu dah benda ni. Saya bukan anti vaksin, saya 2 dos. Saya 2 dos. Alhamdulillah, Covid kena dah. Tapi bila saya duk tengok ni Menteri Kesihatan ni, kuih gila saya nampak ni, tuan-tuan. Tak maaf saya cakap. Mana mamat mamuk dadah pergi ambil, pergi tangkap, pergi buh jadi Menteri Kesihatan. Apa latar belakang kesihatan jadi tahu? Ni kata, tuan-tuan, bila bagi amanah kepada yang bukan ahli dia, fantadiris sa'ah, tunggu saat kehancuran, Nabi kata. Bisa dengar dia tu? Tuan-tuan nak suruh orang bawa kereta, nak bagi kunci kereta ni suruh dia bawa, kita nak tumpang kat belakang. Dia kereta pun dia tak nak bawa, motor pun duk dia terjun parit. Tuan-tuan berani nak duduk belakang?
Nak suruh jaga agama, bagi orang agama. Nak suruh jaga ekonomi, bagi orang ekonomi. Nak suruh jaga kewangan, bagi orang yang kerti kewangan. Nak suruh jaga kesihatan, bagilah orang yang ada latar belakang kesihatan. Doktor berkenyah duk ada. Nak suruh jaga undang-undang, bagi orang yang peguam, yang kerti bab undang-undang. Nak suruh jadi menteri pendidikan, kena pastikan dia ni bekas warga pendidik, baru dia tahu derita guru, baru dia tahu macam mana teruk cikgu. Ni hampir ambil contoh SPM pun tak lepas habis orang tu. Lepas tu dia nak suruh kita duk cucuk-cucuk, tak cucuk-cucuk. Saya tegak dua ya tuan-tuan. Ni bukan saya nak asut, tuan-tuan nak ambil lah. Saya ada pendirian saya. Orang tanya apa pendirian ustaz, saya tak mau abang. Ni orang kata saya menghasut. Yang kita duk tengok yang cucuk jalan tu bukan ramai dah. Tak boleh berjalan duk lena atas ketik kerana cucuk datang tu. Dulu okey lah kita kata tak ada masalah lah, yang ni nak mencegah. Okey, ni bukan tegak cegah, ni nak pemampuih dah ni. Pak Long ada cucu umur 5 tahun Pak Long. Kita hak yang tua ni cucuk pun melelong. Orang terkedah kata melelong. Dia Pak Long. Mak Long cucuk lu melelong ada. Ada yang cucuk tu dia pening, dia lepas cucuk jadi pening pi dengan lelaki dia, balik dengan lelaki orang. Okey pening tu. Kita rakyat bukan bodoh Pak Long oi. Vaksin ni hampa awak masuk berapa komisen hampa sapu. Kalau kita satu orang kenal dengan tokek kedai, tokek satu pasar raya, dia ni ada produk kawan kita ni, dia kata Din hang tolong ejeh zat aku, produk aku masuk pasar raya tu, kalau hang boleh ejeh masuk aku bagi lagi komisen kat hang. Tu baru ejeh kopi masuk dalam pasar raya, ejeh vaksin masuk dalam negara, bukan tak ada komisen. Tanya, bukan tuduh, tanya. Dia ingat rakyat ni bodoh. Rakyat ni lebih cerdik dan menteri ada-ada. Lepas tu duk pergi buat tu pusat apa nama pemberian vaksin mega tu, PPV tu. Sewa stadium cucuk, tak nu cucuk ni. Duk buat persiapan tempat, duk manage tempat tu, syarikat siapa yang dapat? Nak beli peti, nak simpan vaksin, syarikat mana dapat projek tu? Awak dia ingat kita bodoh? Awak tak manfaat klinik-klinik desa yang duk ada. Awak tak manfaat masjid-masjid yang duk ada dalam kampung ni. Yang nak kena pergi sewa stadium apa, tak apa, kita taat. Dulu kata dua ya. Rakyat tak mau ambil Sinovac, dia kata tak apa, saya akan cucuk Sinovac. Lah, kena buh nombor 3. Siapa tak buh? Mai Sejahtera tak jadi lengkap. Apa ni? Budak umur 5 tahun nak cucuk maklum, 6 tahun nak cucuk. Cucuk mau jadi apa kat budak tu? Siapa nak tanggungjawab? Hak cucuk dos ketiga mata tak nampak duduk dalam Facebook. Hak cucuk dos ketiga tak boleh berjalan. Kalau lepas tu bohong, ambil tindakan. Kalau lepas tu betul, bagi kenyataan. Kami rakyat nak dengar. Tak berani nak jaga ustaz lain, tak apa, saya bercakap. Saya bukan duk cari menteri darah dengan ceramah. Tak bagi ceramah tak ada masalah. Aku jadi menteri kesihatan berjaga. Tua-tua terketak-ketak ni nak boleh sihat 2-3 tahun, pergi cucuk lingkup. Sepatutnya mereka kena cerita kat kita tuan-tuan. Untuk rakyat Malaysia, kita menyarankan mengamalkan gaya hidup sihat. Makan makanan ni untuk apa dia? Membina antibody yang lebih kuat. Dia tak ada duk cerita. Ada duk cerita nak lawan kena cucuk. Ni skrip tuan-tuan dah pada serang sekolah dah. Nak bagi takut tu nak suruh cucuk budak-budak. Dulu dia gempak Delta apa, hadut lena mati tengah jalan di Ampang apa dah, di Kelang apa semua. Apa kat pergi cucuk Kelam? Allah, cerita Tamil cerita dah. Tuan-tuan tengok cerita Tamil, skrip duk berjalan dah.
tuan-tuan tak nak tengok. Duk kerja tengok cerita Abang Jamil. Daripada muda sampai ketua duk tengok Mandu 3 haram tak berani pun. Tuan-tuan duk tengok filem Melayu ni sakit kepala Pak Long. Dah kita duk stres. Buka-buka tengok drama Melayu, dia bukan ada cerita apa anak orang kaya pi duk cinta dengan anak orang susah. Lepas tu anak orang susah tu tahu kata dia anak orang kaya menipu. Lepas tu putih cinta duk suruh kita fikir masalah mereka. Kita pun punya masalah. Cerita Melayu, saya tengok filem Tamil. Filem Tamil dia tak ada nak cerita lah, kayak apa cinta-cinta apa, sikit-sikit lagu tu lah. Saya suka tengok filem Tamil yang cerita tentang konspirasi politik. Saya suka tengok. Kira saya ada nak rumah tu, ada TV anak saya nak tengok kartun, ada TV saya nak tengok filem Tamil. Dia jangan kacau. Tu tempat saya bersuluk lah tu. Dan saya masuk, aku kunci minta, jangan duk kacau apa. Aku nak bersuluk Ustaz. Saya tak boleh kalau tengok cerita apa orang duk hingat, saya tak boleh bagi konsentrate. Tengok cerita Tamil. Ada satu filem Tamil. Cerita sikit kan. Alah bab mati mula ban dia sama orang. Cerita bab vaksin. Ada satu filem Tamil ni Pak Long saya tengok. Cerita tentang politik Tamil Nadu. Dia cerita tentang politik Tamil Nadu ni. Ketua menteri ni tuan-tuan, dia dah sampai tahap dia jadi ketua menteri sampai satu tempoh. Macam kita lah pilihan raya 5 tahun, ada kena pilihan raya balik lah. Lepas nak sampai satu tempoh, dan tahun tu dia ada 2 pena pemilihan parti dengan pilihan raya dalam filem Tamil Nadu ni. Jadi ketua menteri ni dia nak memperkukuh dan nak mempertahankan kedudukan, dia kena ada duit. Jadi dia ni adalah geng-geng korporat yang duduk support dia ni. Orang politik ni dia ada geng-geng korporat. Ni dalam filem tu. Jadi dia nak guna duit. Geng korporat ni kata tak apa. Tuan, bak duit untuk pilihan raya kami bagi. Untuk duit pemilihan parti kamu nak pertahankan jawatan kamu, kami bagi. Cuma lah ni kita nak buat projek terakhir sebelum pilihan raya. Kita nak beli satu bidang tanah dekat kampung sekian-sekian ni. Tanah. Untuk apa dia? Mereka nak tambun tanah tu, mereka nak buat lot untuk kilang. Mereka nak jual. Duit. Ada ketua menteri tu kata, tak apalah, buatlah. Mereka pun turun-turun duk hantarlah wakil nak beli apa. Di kampung tu ada 3 orang pemuda yang cerdik. Baru balik daripada universiti apa. Mereka ni jadi barisan hadapan yang mempertahankan, dan mereka ni kempen kepada orang kampung, jangan jual tanah ni sebab ini tanah nenek moyang kita. Jadi orang kampung mendengar cakap mereka, orang kampung ni tak mau nak jual. Geng-geng korporat ni dia biasa dia pasang gangster duk main kacau apa, tak mau jual. Lepas tu mereka apa pergi buat ketua menteri ni, orang semang tu dah. Saya pun faham lah, dia kata masalah tak boleh jual, orang tak mau jual. Mudah-mudahan ni pasal mahal tu tak boleh jual dah ni. Orang India ni tuan-tuan, antara kepala otak je pun ni bab niaga nombor 1. Tak boleh berniaga, dia apa pening. Sebab tu tuan-tuan cuba tuan-tuan pergi kedai mamak, cuba tengok geng mamak. Mamak ni berniaga kepala otak cukup nombor 1 tuan-tuan. Tuan-tuan nak buka kedai makan, pergi belajar dengan mamak, jangan belajar dengan Melayu. Tuan-tuan pergi kedai mamak, dia ada menu tak? Ada metak menu macam kedai Melayu ni? Tak ada. Tapi hang order apa semua ada. Kedai Melayu menu terbaik, tanya apa semua tak ada. Ini beza kedai Melayu dengan kedai mamak, betul tak? Dia punya menu nipis sikit pada Quran ni. Saya nak chicken chop. Oh, dia kata minta maaf tuan, chicken ada chop ni habis, dia kata. Tak ni tak boleh. Tanya semua tak ada. Lah kali kita tengok buku lah, abang ada apa aku nak order? Kedai mamak menu tak ada, tanya semua dah. Saya ingat satu kedai mamak, saya pergi ni cerita pergi kedai mamak tak? Saya pergi kedai mamak baru ni saya pergi. Yang kata mamak ni kedai tu lah, lain tak tahulah, pergi saya bidang tu. Saya nak belajar, saya pun ada duduk nak buka kedai makan, duduk ada 2-3 orang kawan yang nak share. Pergi duduk belajar. Tanya dia, kedai mamak ni dah duduk main ambil order tu semua ada kedai tu. Saya saja test, saya kata ni susu ayam dah.
Susu ayam. Ada, dia buat gelek dulu. Saya pun nak terkejut. Dia kata, saya kata, susu ayam bukan susu kambing, susu ayam. Ada. Dia tanya pula, panas ke sejuk? Oi, saya kata, hang ni biar betul. Saya kata bagi susu ayam panas tu. Dia pun okey. Dia masuk zat, dia main pula, bos, sorry bos, susu ayam baru saja habis. Dia kata, tu kata mamak dah cukup cerdik ni kau. Dia tak menghamparkan kita di awal. Ada? Baru aja habis. Kami pergi kat 12 orang. Habis makan apa saya dah nak bayar. Dia pun panggil mai kira. Dia pun mai. Mamak orang berniaga. Tuan ada dia bawa ke kereta macam budak Melayu Ada tapi. Ni kata otak depan berniaga nombor satu. Otak depan berniaga nombor satu. Dia mai dia buat lagu tu. Kita kata kira semua. Dia pun 6, 12 dia pegang tolak, tarik tolak, arau taji, tolak tarik 127. Dia buat lagu tu, tolak yang ni tarik. Meruna arau taji 127. Dengan muka confident tu. Makan 10 orang. Hak geng lain dia tak ada rasa apa pasal saya nak bayar. Pada jelek lagi. Aku yang nak kena bayar. Saya pun tengok dia. Berapa? 127. Kepala tu. 127. Betul yang ni kakak? Betul. Saya dah kira sekali lagi. Satu lagi kira. Kira tu. Dia pun tolak. Tarik tolak. Rong 147. Hei. Tak sah 127. Suruh kira sekali lagi 147. Dia buat kelak dia tahan kira hak awal tadi lah. Yang dia kira nombor 2. Mau suruh dia kira nombor 3, 167 pula. Otak berniaga ni tuan-tuan. Tak boleh lawan ni pak. Sama lah dengan Tamil Nadu ni. Tiba-tiba puak ni tak mau jual. Dia masuk mengadu kepada ketua menteri ni. Dia kata masalah ni tuan. Yang berhormat, masalah ni kita nak beli, kita nak tambun, kita nak buat lot kilang, lot factory, kita nak jual. Duit ni kita nak bagi kat hang tapi depa tak mau ni. Apa ketua menteri itu kata? Aku tak mau tahu cara macam mana hampa nak buat. Yang aku nak dalam masa 2 bulan lagi sebelum pilihan raya, aku nak duit. Nak buat apa buat? Jadi lepa ni pun balik bincang dengan gangster-gangster ni. Lepa nak lepas serangga ni. Pemusnah ni pi duduk serang tanah-tanah bendang, tanah-tanah sawah orang kampung ni, tanah-tanah orang kampung ni. Satu orang bagi cadangan, dia kata sebelum tu kita kena haramkan satu jenis racun sebab serangga yang kita nak lepas ni, racun ni boleh bunuh. Jadi kalau kita lepas, lepas beli racun, lepas bunuh serangga kita, tak guna tak? Jadi cara dia lagu mana? Haramkan racun ni dulu, baru lepas serangga. Jadi mereka tak ada apa nak harap nak buat, baru mereka akan lepas tanah tu kat kita. Korporat ni pun masuk rekan-rekan bincang ketua menteri tu, haramkan racun tu. Kementerian racun ni bawa keluar, racun ni tak boleh guna, membahayakan kesihatan. Jadi kita berkuat kuasa tarikh sekian, kita pun haram racun tu. Nama racun tu ivermectin. Racun tu nama dia ivermectin. Faham? Tak faham sudah? Wah, keluarlah haram racun tu. Racun tu nama ivermectin. Bila seluruh Tamil Nadu ni racun tu haram, tak boleh jual. Lepas bubuh serangga di dalam kereta api, buat api. Letup kereta api tu, serangga tu serang tanaman penduduk. Penduduk tak tahu nak buat apa. Last kali jual tanah tu dekat korporat tu. Tu cerita politik Tamil Nadu. Takut hak Tamil Nadu balik main Tamil Malaysia. Tak faham? Allah tuan-tuan tu. Kita duk sibuk ni. Orang yang Allah Ta'ala sayang kena sibukkan diri ingat-ingati Allah. Lah nak mengingat macam mana tuan-tuan? Tak cucuk bermasjid tak boleh main. Sebab tu saya nak abang kuliah saya yang mana tak cucuk vaksin main. Mai tuan-tuan kuliah saya tak mau bertanggungjawab di hadapan Allah orang jahil agama kerana saya tak mengajar. Saya tak mau. Apa ni tuan-tuan?
Sebab tu saya kata, sampai bila kita nak ikut ni tuan-tuan ni, SOP ni sampai bila? Dekat masjid hang suruh semayang jarak, kita tak tiket, tak apa, jarak. Tapi bila naik kapal terbang rapat 2 jam, tak ada masalah. Pi ke Kuala Peralih, naik feri Kuala Peralih, pi Langkawi sejam lebih, rapat tak ada masalah. Sejam lebih rapat tak ada masalah. 2 jam rapat tak ada masalah. Nak main semayang 5 minit kena berjarak, ni apa? Tanya orang tu, dia kata kami tak tahu, kena tanya orang ni. Tanya orang ni, kami tak tahu, kena tanya orang tu. Tanya, tak tahu. Daripada kecil dia menyanyi lagu Bangau, oh Bangau. Tak ada siapa hal salah. Ingat lagu Bangau, oh Bangau. Tanya Bangau siapa? Kurui. Bangau, oh Bangau, kenapa engkau kurus? Ada Bangau kata tak pernah lalu makan. Tak ada. Dia salah ikan. Dia kata bukan aku tak mau makan, ikan tak mau timbul. Oh, tak selesai cerita. Tanya pula ikan, awak tak mau timbul. Ada ikan kata tak nak lompat dah, kena gaut. Tak ada. Ikan kata bukan aku tak mau timbul, rumput panjang. Tak salah. Tanya pula rumput, awak yang panjang. Ada rumput kata punya pasal ya. Tak ada. Macam mana aku tak panjang, kebau tak makan. Salah kebau. Tanya pula kebau, awak tak makan rumput. Perut sakit. Tak puas hati tanya pula perut, awak yang sakit. Perut jawab apa dia? Makan nasi mentah. Saya nak tanya tentang bila kebau makan nasi. Cuba abang mai kat saya, bila masa kebau makan nasi? Hah? Yang kita tak kebau makan rumput, bila masa kebau makan nasi? Punya muhung duk menyanyi tang tu. Tanya pula nasi awak mentah. Nasi kata bukan aku tak mau, ni dah kayu api basah. Tak apa hati tanya pula kayu api yang basah pasal apa? Bukan salah aku, hujan turun. Naik tanya hujan pula yang turun pasal apa? Nak buat lagu mana kata panggil aku? Turun pula tanya kata yang pun kata duk panggil hujan pasal apa? Nak buat lagu mana ular nak makan aku? Mujung ular tu baik. Tanya ular pasal apa nak makan kata, memang makanan aku, selesai masalah tuan. Kalau ular tu pula duk habaq, dia nak nyanyi lagu tu. Siapa kita kata ni awak? Jangan tanya kami pun tak tahu, tanya orang ni apa. Bila tanya pula pasal apa yang feri tu boleh duk rapat. Sebab tu saya kata dah sampai masa 2 tahun kita duk ikut SOP ni tuan-tuan, tak berjaya. SOP yang duk ada ni saya boleh kata menggagalkan proses memutuskan rantaian COVID-19. Kalau berjaya tuan-tuan, tak ada dah 3-4 ribu sehari. Daripada ratus duk jarak tu dah tak bagi orang pergi masjid. Daripada ratus lu ni, 100, 200 tak boleh pergi masjid, tak pergi kita. Kena nak main masjid, kena ambil nambut kita. COVID putih ke tak? Semayang jarak 2 tahun dah semayang jarak. COVID putih ke tak? Nak masuk masjid pakai face mask. Ustaz-ustaz ceramah pun kena pakai face mask. Lemah nak mampu, pujuk tak mampu. Tak apa yang ni kita kata tak apa. Cek suhu. Cek. Awak yang lebih ni. Cek. Hoi, dia kata hang 38 ni hang duk rehat tak? Duk tepi rehat. Cek. Okey, boleh masuk. Lah dia ada pula duk cakap mau. Cek. Normal. Lah dia mai cakap mau. Duk cek. COVID. Balik 2 tahun dia kata yang tu tak guna, tak apa dah tak guna, cukup. Ni mula aku nak maki ni. Sampai dah masa rapat lah saf. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan, kelang kabut sikit tutup masjid, kelang kabut sikit tutup, tak boleh pergi Mekah. Eropah boleh pergi, lain negara nak pergi. Jangan pergi Mekah ya, Omicron. Tak tahulah tuan-tuan ni, berhadapan dengan fitnah akhir zaman macam ni lah. Berhadapan dengan fitnah akhir zaman macam ni lah tuan-tuan. Allah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatlah kita daripada fitnah akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan maaf tuan-tuan, saya bercakap benda yang betul ya. Saya bukan ustaz TV yang saya nak bercakap benda yang takut kena gam. Tak ada tuan-tuan. Saya tak masuk TV pun tak apa. Saya ceramah bukan saya nak populariti tu. Saya mengajak, saya ceramah, saya nak cakap benda betul. Sebab saya nak balik jawab depan Allah tuan-tuan. Bukan saya nak jawab dengan manusia. Manusia tak suka, tak bagi main ceramah, selesai masalah saya. Tak main tak ni berlambak tempat boleh pergi lagi. Tapi bila Allah Ta'ala tak bagi saya masuk dalam syurga, saya tak boleh pergi tak mana dah. Satu tempat yang nak kena pergi neraka. Saya bercakap benda yang saya rasa betul. Saya nak bicara benda yang benar. Qulil haq walau kana murra. Walaupun benda tu pahit, saya akan bercakap tuan-tuan. Saya tak reda nak tengok anak cucu tuan-tuan kena cucuk jadi lembek. Saya tak reda nak tengok tuan-tuan hadut sihat elok-elok cucuk-cucuk jadi tak boleh berjalan. Bila tanya mereka kata baru ada 25 kes yang cucuk-cucuk vaksin jadi radang paru-paru. 25 kes tu 25 orang weh, bukan 25 ekor bewa. Orang dia boleh menjawab 25 kes sahaja. Seorang suami yang duk sihat elok-elok, pipi cucuk balik-balik jadi lembek, tak ada kerja, bini tak ada kerja, anak-anak membesar, siapa nak bagi makan tu? Sebab tu saya kata, kalau nak buat tikuih makmal, ambil keluarga hampa pergi buat, jangan duk kacau orang. Tunjuk dulu keluarga hampa dah ambil ke dos keempat, dos ketiga. 3 tak ada cucuk, dah suruh cucuk 4 dah. Oh tak boleh. Sebab vaksin yang kita cucuk ni dia boleh tahan takat 6 bulan dia. Habaq mai saya vaksin mana yang ada tempoh sampai ke Mampuih dia tahan. Tuan-tuan pergi Mekah, berapa tahun kali kena cucuk vaksin tu? Orang yang positif COVID, yang COVID fresh masuk tu pun, dalam laporan kalau tak silap saya 3 bulan ke 4 bulan ke habis dah. Tu sel yang hidup yang masuk fresh kena COVID, macam saya kena COVID, positif COVID. Lepas cucuk, yang tuan-tuan cucuk tu sel yang dimatikan apa lagu tu lah. Yang fresh pun tahan 3-4 bulan kalau tak silap saya baca. Tambah dimatikan. Lepas tu kalau nak bagi tahan elok, bagi semua vaksin tu main kat kita, kita makan sehari 3 kali. Titik layak buat macam ubat encik manis 3 kali sehari kita makan. Senang, nak mampu terus. Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tu sambung bulan depan, dapat dia pun. Sambung bulan depan sakit hati bercakap. Dulu Allah kata lagu lain, malah ham cakap lagu lain. Tak maaf lah tuan-tuan ni. Bila kita minta maaf lah cakap, bila manusia ni dia tak tahu halal haram, dosa pahala syurga neraka ni tuan-tuan. Hang nak menganiaya orang, saya nak tanya kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan cucuk dos ketiga ni, tiba-tiba tuan-tuan sakit, tuan-tuan reda ke tak? Siapa nak main nak tengok bini tuan-tuan? Siapa nak main nak jaga anak-anak tuan-tuan? Nak suruh Menteri Kesihatan dengan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia main jaga? Demikian. Dulu mereka kata kalau mereka dah cucuk, kita boleh isytihar endemik. La populasi dewasa dalam negara kita 100% dah cucuk tuan-tuan, 2 dos. Mana endemiknya? Kita hadaplah benda ni tuan-tuan. Sampai bila tuan-tuan nak hidup ni? Tanya mereka, sampai bila kita nak hidup macam ni? Sampai bila tuan-tuan? Hadap benda ni. Negara luar tak ada teruk lagu kita pun. Hadaplah. Jagalah SOP pakai.
Ni duk gempak pula Omicron. Baca tengok Omicron ni macam mana. Dia cepat merebak. Kalau kena pun dia takat stage 1, stage 2. Dan dia cepat lega. Lepas tu yang kita nak gempak rakyat meneluk ni siapa? Ni lepas Omicron ni tuan-tuan ni, saya duk dengar dah hujung telinga ni. Dia nak main pula varian baru. Nama Pelakron. Tu lagi tak guna tu. Itu dia nak suruh cucuk duh keempat tu. Pelakron tu nak main tu. Tu dia duk ada dah. Pelakron tu kot belah Kedah. Jangan bagi kami hantar ya. Nama apa? Pelakron. Tu kena lagi teruk. Saya tak nampak tuan-tuan kempen yang nak cerita pada rakyat. Okey, kita dah cucuk dah 2 dos. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang memberi kerjasama. Dan di sini kita dah ikhtiar dah dengan 2 dos. Dan kita ikhtiar pula dengan pemakanan-pemakanan yang boleh menguatkan antibody kita untuk melawan COVID. Ni dia tuan-tuan kena buat. Gaya hidup sihat. Dia tak ada. Yang dia duk kira nak cucuk. Satu-satunya jalan nak melawan Omicron hanya dengan mengambil booster dose. Saya punya pandangan, tuan-tuan saya tak tahulah. Saya punya pandangan live malam ni, tolong kerat video ni sampaikan kepada Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia. Saya punya pandangan, tolong sampaikan kepada yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kesihatan Malaysia ni, tolong tukar. Tak boleh orang politik pun tak apa, lantik mana-mana doktor pakar yang betul-betul pakar, bukan pakar. Bagi satu jawatan senator kat dia, tolong lantik letakkan sebagai Menteri Kesihatan untuk mengawal COVID ni, bukan orang politik. Pergi lantik. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Setuju tak kita nak buat usul, kita minta tukar Menteri Kesihatan Malaysia? Setuju ke tak? Mengarut lah. Pergi hantar dia ni balik Remau, suruh dia duduk Remau sangat-sangat. Setuju? Suruh dia balik duduk Remau sangat-sangat, bagi jarum kat dia penuh, bagi vaksin kat dia lebih, suruh dia duduk rumah cucuk. Nak cucuk kan? Cucuk. Pergi lantik ni mana-mana doktor pakar dalam Malaysia ni. Tak ada doktor pakar ke tuan-tuan? Doktor pakar yang dia boleh betul-betul dia nak buat kerja. Kita pun tak tahu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia ni dulu rakyat cukup sayang kat dia, lah rakyat cukup maki. Kita pun tak tahu pasal apa. Dia tak bagi orang pergi parlimen. Oh tak selamat, tapi dia pergi mesyuarat di parlimen. Saya tak tahu lah kot dia pun kena asak kerana orang politik pun kita tak tahu lah. Pergi ambil doktor-doktor yang betul-betul ni letak dalam tu, suruh dia ni betul-betul hang jangan duk fikir politik apa. Hang ni tak ada duk tanding parlimen, hang tak ada duk tanding apa pemilihan parti. Kami nak hang ni kalau kabinet baru pun hang tetap Menteri Kesihatan, kawal COVID ni betul-betul. Orang politik dia kok mana pun dia nak fikir masa depan politik dia tuan-tuan. Dia bukan nak fikir kita. Oh takut sangat rakyat ni tak ambil vaksin. Kita tidak mau rakyat Malaysia ni tak ambil vaksin. Kita takut rakyat Malaysia ni kena COVID. Hak ramai mampu rakyat Malaysia tak mendagam terdarah. Ada orang politik tu mesti cek. Wallahualam, cukup dekat tu. Mau lajak habis semua menteri, saya suruh berhenti lagi. Lah ni baru dekat seorang Menteri Kesihatan, saya berhenti dekat ni dulu. Mau lajak habis cerah kabinet dia lagi, saya suruh berhenti.